Dayang Nur Khairah Afikah Metamid sebagai Naib Johan. Naib Johan program reality Adik-adikku. Assalamualaikum. Assalamualaikum, tahniah setinggi-tingginya ya kita ucapkan pada adik Nur Afikah ya. Macam mana perasaannya tu lah? Siok macam tadi you melihat di televisyen tu. Ha? Siok. Tapi masih lagi deg tu ada. Dari kejar-kejar. Dah lagi kejar-kejar lah. Dah. Oh, inilah dia adik kita yang masih lagi berusia muda. Berapa umur masa ni lah? 12 tahun. 12 tahun berapa bulan? Tanya bapa ni. Bapa lah nanti yang menjawab ya. Baiklah, itu adik kita yang bersama kita di sebelah dayangku dan di sebelah kanan saya yang mulia Awang Metamid Haji Idris sebagai bapa ni. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar kita? Baik. Macam mana perasaan kita tadi kalau menyaksikan disambut dengan begitu dengan penuh kesyukuran tersebut? Alhamdulillah saya merasa gembira je melihat kerana itulah adalah kejayaannya yang pertama di luar negara. Ada kita menjangkakan sudah tu macam dapat merasakan masakan tulak atau? Sebenarnya merasakan tu ya naib juara tu memang dah ada kan. Pasalnya cabaran di sana, saingan di sana memanglah sengit lah, banyak yang berbakat tu memang banyak kan. Yang mahir. Pengalaman mahir ya dan cukup persediaan tu ya. Jadi 12 tahun umurnya sana ya? 12 tahun 7 bulan lah. Bapak tu tahun ni Nur Afikah lupa sudah ya. Nur Afikah ya. Jadi tadi juga kita tanya tadi bagaimana perasaan. Adakah sudah Nur Afikah sangka-sangka boleh menang ni? Masa sebelum bertolak sudah naik pentas untuk apa ni sudah menyampaikan berhadapan dengan penonton yang ramai tersebut. Rasanya macam deja dapat. Mula-mula dia yakin lah ya? Sebabnya semua peserta hebat-hebat. Ya betul. Masa Nur Afikah membuat persembahan itu berapa ramai dengan Afikah berlawan masa tu? 4 orang. 4 orang yang sudah kena pilih lah tu pilih penghabisan 4 orang 5 orang. Ini the best sudah sama yang 5. Terbaik lah, yang terbaik 4 yang terbaiknya. Jadi sudah merasa kalau sudah 4 sudah terpilih itu sudah tapi tidak juga sangka dapat tempat kedua tu ya. Mungkin ada di antara penonton juga yang baru mengetahui Nur Khairah ini, Nur Khairah Afikah ini dipanggil Nur Khairah ataupun Afikah lah? Afikah. Okey. Singkatannya Afikah. Untuk adik kita Afikah. Bagi yang belum mengetahui, di mana sekolah ni Afikah ni? Institut Tafiz. Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Dalam tahun berapa tu? Tahun? 7. Barulah tahun 7 di tahun 2012. Kawan-kawan yang menyaksikan Rampai Pagi pun pagi hari ni dari mana ya dapat muncul menjadi wakil tu dari mana pertandingannya, peraduannya tu lah? Mula-mula dari sekolah Arab lah. Ada kata diorang ada pemilihan di sana. Itu tu alhamdulillah terpilih. Ikut je. Mula-mula ikut atau memang sudah yakin kan ikut ataupun baru belajar tu masa tu? Baru belajar. Baru-baru je. Baru. Jadi masa ikut tu ramai juga orang ikut yang mengikuti. Ya, Anang kena pilih dari sekolah-sekolah dulu. Lepas tu baru terpilih siapa yang akan jadi wakil lah. Jadi Nur Khairah Afikah yang jadi wakil. Terpilih itu bila diketahui itu bapa bila diketahui itu untuk dia dipilih sebagai wakil negara kita ni Brunei Darussalam ni? Dalam tahun 2011 ujung tahun itu kata ya ujung tahun. Berapa bulan dia dapat diberikan peluang untuk membuat persiapan tersebut? Dalam sampai sebulan lah cuma tu. Sampai sebulan lah. Pasal dia dalam bulan 10 kan. Bulan 11 dia sudah macam ikuti program tersebut. Diantar ke Malaysia selama sebulan lebih lah di sana. Jadinya selama dia sebulan lebih di sana tu dia mengikutilah macam aktiviti-aktiviti di sana lah. Seperti macam-macam lah, macam belajar cara-cara berpidato. Dilatih je lagi di sana. Dilatih di sana macam-macam lah. Masa sebulan. Cara berteranu lah, macam berteranum, membuat mimik-mimik muka ni kan, macam cara. Nasyid pun ada juga. Nasyid ada juga. Ada juga. Itulah latihan di sana turut membantu adik kita Afikah ini untuk meraih kejayaannya.
Kalau dulu Tuan masa di Brunei itu apa yang diikutinya dalam pertandingan peraduan tersebut, apa yang ditonjolkan oleh Afiqah ini? Dia cuma hanya macam ikut-ikut macam ni sarahan saja kan, peraduan sarahan yang dianjurkan oleh macam Pusat Dakwah Islamiah, tapi di sekolahnya kan di sana macam kan mau ikutlah dalam pesantren itu. InsyaAllah dengan anunya dia terpilih kan dari mewakili sekolahnya, iaitu masa itu adalah di sekolah Arab Bandar Seri Begawan. Dia dicongkel oleh seorang gurunya yang bernama Ustazah Nur Izzah. Ustazah apa lah? Nur Izzah bin Cikgu melihat tu Haji Abidin. Jadinya di sana ustazah tu macam mengajar sehinggalah ia mendapat Johan di negara ni di negara ini pertandingan sekolah Arab lah. Dan tu kali kedua dia dipilih lagi untuk menyertai pertandingan sekolah-sekolah Arab dan sekolah-sekolah agama peringkat seluruh negara, dan alhamdulillah ia mendapat Johan juga sebelum ia dipilih oleh Pusat Dakwah Islamiah untuk menyertai program adik-adikku musim ketiga yang berlangsung di Kuala Lumpur. Adik Afiqah ni kalau di rumah macam mana? Pendiam kah? Memang sudah ada menonjolkan sesuatu? Dia ni sebenarnya memang sudah bakatnya ni sudah awal diberitahunya saya kan dalam tahun 2008 ketika itu mungkin dia berumur dalam 8 tahun lah. 8 tahun sudah ada. Dia ada bercakap macam ia mau jadi seorang pensyarah dan pendakwah. Tapi cuma-cuma itu saja kan. Itu yang disuarakannya. Sering bercakap cuma itulah. Tapi kenyataannya sudah terbukti sekarang ini. Alhamdulillah. Sudah pun terbukti. Senyum. Ya, jadi senyum manis. Kita juga difahamkan ya, sebelum ini kita bersama di rancangan Sampai Pagi juga ya, cara penilaian ya, apa yang telah apa yang dilihat ya, apa yang dilihat dalam menilai dari berbagai aspeknya. Satu, kepitahan, cara berpidato, idenya, kemantapan vokal juga ya, dan persembahan, kemudian pengetahuan penampilan, package ni semua. Dan pengetahuan Islam ni ya. Jadi ya, masa di sana tu adik ya, pengalaman adik di sana mungkin dapat diceritakan ya, waktu mengikuti program tersebut ya, bukan di negara kita tapi di Malaysia, waktu masa sebulan ya, dalam masa latihan di sana sama kawan-kawan baru tu. Rasanya macam masa ikut latihan itu rasanya macam malu je tu memang tu macam dah biasa lagi dengan orang-orangnya kan. Lain-lain lagi orangnya, orang Malaysia. Negaranya macam-macam, dari Kedah, dari Selangor. Cara bercakap pun slangnya lain tu lah ya. Jadi tapi mudah faham lah ya, mudah faham, tapi tidak pandai bercakap cuma itu. Sebabnya kadang-kadang logat. Tapi jangan dilawan, kalau berpidato dia yang punya. Kalau sudah dia buka mulut, jangan lawan dia. Kita saksikan dulu kehebatan adik kita Nur Hairah Afiqah ini. Di mana Nabi tunjukkan kepada kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di depan kita Iqbal Zain, Nur Hairah Afiqah binti Mutamin bersama murabinya Ustaz Ahmad Badrul Sani Baharudin. Tahniah Brunei Darussalam, tahniah tepukan gemuruh untuk Brunei Darussalam. Dan juara adik-adikku musim yang ketiga akan menerima sebuah trofi wang tunai berjumlah RM8,000 tajaan Gardenia, skip
sumbangan UQ Holiday Sendirian Berhad, sebuah Sumbangan UQ Holidays Malaysia Sdn Berhad, sebuah komputer Rima, sumbangan Yayasan Takwan, 1000 unit amanah saham gemilang pendidikan sumbangan pemodalan nasional Berhad, CJ penyertaan dan hadiah iringan Tania Nur Syahama. Manakala juara Murabi akan menerima sebuah trofi wang tunai Wah, sioknya. Sekali lagi kita beri tepukan untuk adik kita, Nur Khairah Afiqah. Baju tadi ke mana lah? Dah pakai hari ni. Ada kebanggaan tadi tu. Ya, masih barangkali adik Nur Afiqah masih lagi rasa tidak percaya tu memang masih ada lagi ya. Macam rasa mimpi rasanya. Macam mimpi rasanya. Jadi Nur Afiqah ya dalam tahun 7 ya sekolah ya. Jadi bagaimana adik Nur Afiqah ya membahagikan masa ni, ia juga berlatih, ia juga belajar apa tu kan? Sebenarnya saya lebih mengutamakan pelajaran daripada aktiviti pidato. Aktiviti pidato ni macam aktiviti sampingan saja, macam untuk mengisi masa-masa yang tertentu. Sebagai saja. hobi adik Afiqah. Kalau tadi Afiqah dapat ketegasan di sana tu, adakah sebagai seorang bapa menyangka ni, tegas anak kau ni macam tadi dia berpidato tu? Memanglah saya tidak menyangka Johan, tapi secara spontan ya. Macam perkembangannya tu macam mengejutlah, mengejut macam luar biasa kan. Macam sebelumnya indah sampai cuma tu kan, tapi sudah di sana setelah ia diajar mengikuti program tersebut, banyaklah peningkatan yang dia perolehilah, ilmu lah yang didapatinya di sana lah. Tentunya bapaknya ada ilmu tu lah. Masa di sana tu apa yang paling penting adik Afiqah sendiri rasakan? Ilmu di sana tu yang kena latih di sana. Yang kena latih sana lah. Ilmu pidato. Pidato tu. Kawan-kawan ingin mengetahui apa sebenarnya pidato ni lah. Pidato ni adalah sebagai tani untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad lah. Dengan berceramah, meneruskan berdakwah tu lah ya. Berdakwah. Jadi kita berpidato ni seperti mana Afiqah yang telah sampaikan sama-sama kita saksikan dengan mantapnya, dengan semangatnya ya. Dengan auranya tersebut memang sudah kelihatan. Jadi keluar ya bagaimana bukan saja kita menyampaikan tapi mesej yang nak kita sampaikan pun sampai ya dengan cara Nur Afiqah menyampaikan tadi. Ya. Mesej yang telah pun dimuatkan dalam pidato tersebut mengenai apa lain? Pasal kita ni mesti mencontohi Rasulullah sebagai seorang suami dan ayah. Berapa minit kena bagi masa tu untuk berpidato? 5 minit. Ya, dalam masa 5 minit tu ya, persediaan adakah Afiqah sendiri membuat penyelidikan ataupun kertas kerja ni ada diberikan? Ada diberikan. Afiqah menghafalkan lah tu ya. Menghafal. Berapa lama lah ya untuk mempelajari skrip yang kena bagi itu? Ia kena bagi dalam masa seminggu lah. Seminggu. Dalam tempoh seminggu tu berapa lama you dapat anak? Macam kami kena bagi macam 3 hari untuk menghafal. Macam tu. Lepas tu baru mengubah sesuai lah macam gaya persembahan macam tu lah. Tapi boleh ditambah di mana lah mengikut macam mana memek muka tani macam tu. Jadi ada guru yang mengajar ya macam mana ekspresi muka dan sebagainya dia. Jadi mungkin kita hendak memberi peluang juga kepada adik ya. Nasihat dan juga bagaimana itu pasti ada nanti yang dikongsikan untuk kawan-kawannya tu ya. Yang ingin mengikuti langkah yang sama seperti adik Afiqah. Apa nasihat Afiqah? Teruskanlah dalam bidang yang anda minati. InsyaAllah pasti akan berjaya. Pendek saja tapi padat ya. Itulah dia sebagai seorang yang masih lagi berusia 12 tahun 7 bulan di tahun ini. Pastinya kita mengharapkan dia akan menjadi generasi penerus yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negara kita. Itu dalam usia 12 tahun. Besar kemungkinan nanti apabila meningkat remaja, dia akan mengikuti pelbagai peraduan pertandingan yang lain. Baik. Tidak akan berhenti di situ saja. Sampai di sini saja. Kita akan melihat Nur Afiqah nanti lagi satu masa nanti ya. Nanti dia akan bawa persembahan. Sabar dulu. Kembali kita bersama dengan bapa kepada Afiqah ini. Tuan kalau tadi melihat suasana dengan mereka yang ada dalam dewan tersebut dari negara jiran kita ini diadakan di persidangan di mana? Di pusat convention antarabangsa Putrajaya PICC. Di PICC. Sungguh besar juga ruangan di sana. Macam mana dengan tampilnya Nur Khairah Afiqah ini di sana? Macam mana sambutan ataupun macam mana
suasana dalam dewan tersebut? Alhamdulillah, suasana di PICC itu memanglah macam hebatlah di sana tu, macam orang bergemuruh lah dengan menyokong yang mereka sokonglah di sana. Tapi alhamdulillah juga dari Brunei mereka menyokong sama, tidak ada kurangnya. Sama juga. Lagi banyak rasanya lah yang menyokong Brunei lah di sana. Jadi kalau Tuan lihat sendiri kehebatan dari Johannya, Naib Johannya, macam mana pendapat Tuan mengenainya? Bagi saya memanglah di antara Naib Johan sama Johan tu memanglah kan hampir seimbang. Mungkin tidak jauh perbezaan. Tidak jauh perbezaannya. Mungkin anak saya macam Nur Khaira Afiqah ni macam ia mungkin kekurangan teranum di sana. Di sana kebanyakannya teranum tu diutamakan kan. Itu yang diutamakan sebagai pasalnya yang Naib Johan tu ialah ia bekas juara tilawah nombor 3 lah, nombor 3 peringkat antarabangsa tilawah Al-Quran. Di Qatar. Yang Johan di sana. Yang Johan. Jadi Johan tilawah Al-Quran seluruh Malaysia dan negaranya Terengganu. Itu boleh katakan hebat kerana apa? Adik kita Nur Khaira Afiqah belum pernah mengikuti peraturan peringkat antarabangsa, tapi sudah pun dapat nombor 2 sebagai naib juara. Nombor 1 siapa tu lain namanya? Nur dari namanya pun cantik ya. Dari Terengganu, bini-bini juga. Kawan baiknya juga. Kawan baiknya. Kami pun pernah berkunjung ke sana. Sampai juga. Sampai ke rumahnya. Alhamdulillah ya. Jadi satu kebanggaan lah ya yang dapat kita sama-sama saksikan. Dan kita harapkan ini tidak akan berhenti di sini saja tadi ya, seperti yang saya katakan, akan teruskan lagi ya, bukan saja dalam bidang pidato, mungkin juga dalam bidang lain ya kalau ada peluang lagi ya. Ini belum lagi kembali ke sekolah ni lah, masih cuti ya. Sudah sekolah sekarang, macam mana sambutan daripada kawan-kawannya ni. Adik Afiqah ni anak keberapa tadi? Anak pertama. Anak pertama. Dari berapa orang adik-beradik lah? 5 orang. Berapa orang bini-bini ni Tuan? 3 orang bini-bini, 2 orang laki-laki. Jadi dia anak yang paling tua ni? Yang tua, yang nombor 2 pun bini-bini je lah. Pastinya ada harapan daripada seorang bapa ni. Apa-apa yang diterapkan kepada seorang anak, bukan hanya Nur Khaira Afiqah tapi anak-anak yang lain? Saya sentiasa membagi macam pelajaran-pelajaran yang berfaedah, menuntunkan macam perkara-perkara yang berfaedah. Macam seperti kalau kita ni menonton cerita hantu, ia akan menjadi penakut kan. Tapi kalau kita ni menontonkan cerita bola macam bola-bola, memang anak tu ikut suka bermain bola kan. Tapi kalau di bidang pelajaran mungkin kecenderungannya di sana pelajaran. Itu yang kita terapkan tu. Ingin juga kita mengetahui, kadang-kadang ada kata orang dari segi permakanan ya, mungkin juga apakah jenis permakanan ya, petua macam mana dan juga sebagainya. Sebenarnya ada peluang ada yang petua-petua makanan ini kan, tapi kami utamakanlah ya macam halal, yang berzat lah kami dari makanannya kesihatan atau macam kismis apa tu memanglah dia ada. Diadakan lagi setiap hari lah. Adik Nur Khaira Afiqah ni ada idola mereka yang sebagai penceramah nama besar. Ada lain? Ada. Siapa? Ustaz Badrul Sani. Ustaz? Badrul Sani. Kenapa adik Afiqah suka? Cara penyampaiannya kah macam mana? Cara penyampaiannya lah. Ia menyampaikan itu mudah difahami lah macam ia ada sentiasa serius, kadang-kadang ia ada buat cali-cali macam tu kan. Menarik perhatian dia boring bah. Indah menekan. Jadi teranah tak Afiqah tu kalau melihat tu? Teranah Baiklah, alhamdulillah ya. Itu antara lain telah pun kita kongsikan yang dapat kita bawakan melalui Serampai Pagi. Inilah dia kejayaannya. Saya pegang sekali lagi, merasai juga. Adik-adikku. Inilah dia Naib Johan peserta adik-adikku musim ketiga tahun 2011-2012, Anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Inilah dia. Kali ini Johan ya. Kali ini Johan. Dialah yang telah pun diperolehinya. Baiklah, terima kasih kepada tetamu kita dan pastinya kita akan menyuruh adik kita Nur Khaira Afiqah ini akan buat persembahan di ruang sebelah sana untuk para penonton kita di negara Brunei ya. Semuanya akan bertambah baik, akan terus berjaya ya. Amin. Ya. Baiklah, terima kasih kepada tetamu kita dan
adik kita silakan ya, Afika kita akan silakan. buat persembahan ni secara live ni penonton Menerusi Rampai Pagi yang disiarkan secara langsung pada hari ini. Dia sudah sedia ni. Pindah sebelah silakan, sana ya. lah. Jangan malu-malu, jangan segan, jangankan sini berapa orang baru di PICC itu lagi ramai. Lagi ramai. Baiklah, Ya, sudah silakan. sedia? Kalau sudah sedia, kita bersama dengan adik kita Nurhairah Afika Metamid. Okey. Dia akan buat persembahan nanti. Nanti dia akan buat persembahan untuk penutup kita sebelum siaran berita. Apapun saranan, jangan sampai kita lupalah saranan daripada nasihat daripada Tuan untuk adik-adiknya yang lain, ke rakan-rakannya yang lain. Macam mana Tuan pesanannya? Pesanan saya apa yang kita ni minati, macam anak-anak kita ni minati, kita ni teruskan suruh Tuan bagi sokongan lah. Bagi sokongan supaya ia mencapai kejayaan. Dilihat juga minatnya tu apa? Dilihat minatnya, jangan kita ni paksa dia apa yang macam dia minat. Kalau yang minatnya macam yang dah baik tu janganlah kita ni. Kalau yang baik tu kita ni teruskan dan bagi semangat dorongan lah. Apa yang saya lihat macam syarahan dan pidato ni, ia membagi kita ni bersemangat, keyakinan diri untuk menguatkan ingatan lah. Tambahan lagi kalau tadi lihat masa ni banyak pengaruh-pengaruh. Itu merupakan ilmu yang perlu diterapkan dalam diri seseorang dari peringkat awal ni Tuan. Dan juga berpidato ni juga saja yang mesej yang disampaikan untuk dirinya sendiri saja, tapi juga untuk masyarakat ramai. Ya, kalau kita ni melihat orang yang bersyarahan dan berpidato pun kita ni akan rasa bersemangat. Jangankan orang dewasa, peringkat kanak-kanak pun menarik perhatian. Baiklah, terima kasih Tuan. Mudah-mudahan ini akan memberikan satu kejayaan bukan hanya untuk Nurhairah Afika tetapi untuk negara kita Brunei Darussalam sendiri.